A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkaulah kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, adalah mereka yang dimukai dan bukan pula dalam mereka yang sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pendengar. Okey, hari ini saya cuma nak kongsi sedikit ilmu tentang kejadian manusia dan apa yang telah Allah rancangkan untuk kita yang berada, yang diturun kepada bumi ini sejak daripada Nabi Adam dan Hawa sehinggalah kepada penghabisan Nabi penutup, iaitu Nabi Muhammad SAW. Okey, kenapa percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Permulaan pada Nabi Adam dan diturun kepada nabi-nabi yang telah diutus pada masa lalu, ada perkara yang sama, iaitu mereka diturunkan oleh Allah kepada malaikat, pada Rasul, pada Nabi, iaitu kitab. Hinggalah pada Nabi yang terakhir itu penutup kitab, iaitu Al-Quran. Dia akan jalan sehinggalah pada Nabi yang terakhir, dan akan datanglah selepas habisnya penutup kitab tu, boleh akan jadi qada dan qadar. Itulah dia qada dan qadar, apa yang telah Allah tetapkan terhadap manusia atau kepada siapa saja yang hidup dalam muka bumi ini, untuk ia dijalankan di muka bumi ini. Iaitu Allah turunkan kitab Al-Quran kepada malaikat, dan malaikat turunkan kitab Al-Quran ini kepada Rasul, dan Rasul itu akan menyebarkan kepada kaum mereka masing-masing atau umat mereka. Dan lepas itu dah habisnya tak ada lagi kitab yang Allah turunkan, maka datanglah dia hari kiamat. Dan setelah itu barulah dikatakan itulah dia ketentuan yang Allah tetapkan kepada manusia di bumi itu, iaitu qada dan qadar, tidak lebih dan tidak kurang. Setelah benda ini berjalan, mana yang kita cakap, surah 2 Al-Baqarah ayat 132. Dan Nabi Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ini apa yang dipesankan oleh Nabi Ibrahim AS kepada anak-anaknya. Maksudnya Islam tu sememangnya daripada dulu lagi, iaitu agama apa yang Allah telah tetapkan kepada kita, iaitu manusia ini haruslah mengikuti setiap kitab yang diturunkan mengikut perbezaan zaman gitu. Zaman itu kalau Nabi Musa, Nabi Daud, Zabur lah. Kalau Taurat lah, Injil dan Injil kepada Isa, dan Nabi Muhammad SAW pada Al-Quran. Itu yang harus kita percaya kepada Allah, itu apa yang Allah turunkan iaitu kitab. Tak kisahlah pada zaman mana pun, dari Nabi Daud ke, Zabur ke, atau apa yang Allah telah tidak cerita dalam Al-Quran, tapi kepada Nabi-Nabi sebelum itu. Percaya kepada malaikat itu harus kita percaya apa yang diturunkan kepada Rasul, iaitu kitab Al-Quran, termasuklah pada Nabi-Nabi sebelum itu. Dan setelah habisnya tak ada lagi apa kitab yang Allah akan turunkan, barulah dia akan datang kepada hari kiamat. Setelah kiamat itu, itulah dia qada dan qadar, apa yang telah Allah tetapkan terhadap manusia di muka bumi. Itulah perjalanan kita ni, daripada zaman ke zaman. Kita tengok sini surah 2 Al-Baqarah ayat 136. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa
Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya, kepada nabi-nabi. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada mereka. Benda sama saja apa yang Allah turunkan, mengikut apa yang pada zaman tersebut lah. Dan ini dia dalam perjalanan rukun iman ni, dia hadir sejak daripada Nabi Adam lagi. Ini adalah apa yang harus kita ambil perhatian, iaitu Allah akan menurunkan kitab kepada malaikat, dan malaikat akan menurunkan kitab Al-Quran kepada Rasul. Dan setelah habisnya Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir itu Nabi Muhammad, dan kitab yang terakhir itu Al-Quran, dan barulah akan datangnya hari kiamat. Sebab itu diletakkan hari kiamat itu nombor 5, dan nombor 6 itulah apa yang telah Allah tetapkan kepada manusia itu, kepada qada dan qadar, apa yang harus mereka hidup di muka bumi ini. Kita tengok apa yang Allah pesan kepada Nabi Adam AS ketika beliau disuruh Allah turun ke muka bumi. Surah 2 Al-Baqarah ayat 38. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari syurga itu, kemudian jika datang petunjukku. Ingat petunjukku, maksudnya Allah pesan. Ada satu perkara yang Allah pesan, iaitu setelah kita turun dari syurga itu, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, nescaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Surah 2 Al-Baqarah ayat 39. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni syurga, penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Maksudnya orang yang tidak percayalah. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalam. Maksudnya apabila mereka turun, apabila Nabi Adam dan dia punya keturunan sekali, dia turun ke bumi, hidup seperti biasa, dilahirkan, besar, beranak, membesar, bekerja seperti biasa. Satu hari datang petunjuk. Maksudnya tadi Allah pesan tadi, datang petunjukku. Tapi dia tak nak ikut lah. Ada pun dia panggil kafir lah. Ada pun orang yang kafir mendustakan ayat kami, mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ada pun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Surah 20 Toha ayat 123. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari syurga bersama-sama, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk kepadaku, Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari syurga bersama-sama, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Maksudnya apabila Nabi Adam dan Hawa dah turun ke bumi dan dia melahirkan keturunannya yang ramai dan berbangsa-bangsa dan berketurunan dan berpuak-puak, jadi satu hari datang petunjuk itu kepada sesiapa sajalah manusia itu dari keturunan Adam itu, dan dia mengikuti petunjuk itu, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka, dijamin oleh Allah lah. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya, maksud peringatan Allah tadi mengikuti petunjuk tadilah, maksudnya berpaling di tanah itu petunjuk tadi, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Katakanlah, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Surah 20 Toha ayat 126. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, iaitu Al-Quran lah, kitab daripada Allah yang ditetap tadi. Tak kisahlah pada zaman bila, pada zaman itu kitab apa kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Maknanya pada zaman kita lahir itu, kita apa yang ada masa itu, tapi kita lupa dan kita tidak ikutlah.
Surah 20 Toha ayat 127. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya, dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Kita tengok tadi Allah pesan tadi apa? Petunjuk kan. Kita tengok petunjuk tu apa. Surah 2 Al-Baqarah ayat 2. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang takwa. Maksudnya kitab Al-Quran ini adalah petunjuk lah, sebab Allah ada masuk kat sini petunjuk. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Maksudnya Allah yang tadi, turunlah kamu ini, jika sekarang ni datang petunjuk daripada, maksud Allah petunjuk itu adalah Al-Quran lah. Buat ada Al-Quran, tak kisahlah kalau zaman sekarang ni, iaitu zaman kita Al-Quran. Jadi kita kena beriman kepada Al-Quran itu sekiranya datang kepada kita. Tak kira kalau zaman Nabi Daud, maksudnya kita kena beriman Zabur masa tu. Kalau zaman Nabi Musa, kita kena beriman pada zaman itu, iaitu kitab apa? Kitab Injil. Dan datang pada Nabi Isa, iaitu kitab Injil. Nabi Musa tadi kitab Taurat lah. Nabi Isa alaihi salam ialah kitab Injil. Maknanya siapa yang dilahirkan masa tu, dia akan melihat pada zaman kelahiran itu apa kitab yang ada. Masa ia kena berimanlah kepada kitab itu, yang akan menceritakan kitab itu ada ilmu dan sebagainya. Surah 3 untuk dia ikut dan bagi amalan di muka bumi ini. Surah 3 Ali Imran, kalau ingat ayat 138. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah cakap lagi sekali, Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk bagi seluruh manusia jugalah, serta pelajaran bagi seluruh manusia, bagi orang-orang yang bertakwa atau yang hendak bertakwa. Surah 9 Taubah ayat 33. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran, iaitu petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak mengetahui. Surah 31 Luqman ayat 2. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmat. Surah 31 Luqman ayat 3 menjadi petunjuk, ya. Surah tadi dia sambunglah. Inilah ayat Al-Quran yang mengandung hikmat, menjadi petunjuk. Dia juga menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang buat kebaikan. Jadi jelas sekali lah apa yang telah Allah pesan kepada Nabi Adam dan keturunannya, iaitu turunlah. Surah 20 Toha ayat 123. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari syurga bersama-sama, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain, maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku. Allah pesan ni, wasiat Allah. Bukan wasiat lah, sebab Allah kan tak ada meninggal. Wasiat untuk orang yang meninggal je lah. Ni Allah pesan. Bila Allah suruh turun, dia pesan, maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Inilah kitab Al-Quran ini tidak keraguan pada petunjuk. Mana Al-Quran ini adalah petunjuk. Yang Allah pesan tu ialah kitab. Maksudnya sudah sampai kitab lah, tak kisahlah zaman siapa yang ada zaman sekarang ni, ialah Al-Quran. Maksudnya Allah pesan, dia turun, kita dilahirkan kecil, besar, bekerja, satu hari datang Al-Quran itu, supaya kita beriman dan belajar tentang Al-Quran itu untuk menjadi amalan kita di muka bumi ini. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkan di atas segala agama, walaupun orang musyrikin tidak mengetahui. Surah 31 Luqman ayat 2 yang tadilah. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmat, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang buat kebaikan, iaitu orang-orang yang mendirikan solat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Surah 31 Luqman ayat 5. Mereka itulah orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maksudnya orang yang mendapat petunjuk dan mengikuti petunjuk itu, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah 48 Al-Fat ayat 28. Dialah yang mengutus Rasulnya dan membawa petunjuk. Sebab tu ada Rasul. Tadi hukum iman tu Rasul, dan Rasul itu membawa petunjuk kepada orang ramai lah.
kepada umat di masa itulah petunjuk dan agama yang hak agar dibenarkannya terhadap semua agama dan cukuplah Allah sebagai saksi. Surah 2 Al-Baqarah ayat 129. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Kau, mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah, As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ini doa Nabi Ibrahim lah. Macam mana Nabi Ibrahim boleh tahu untuk berdoa ini? Kata sebab memang datangnya sejak daripada Nabi Adam itu turun-turun ke bawah, iaitu setiap kali, setiap satu zaman itu pasti akan ada satu rasul yang datang yang mengajarkan kitab daripada Allah. Okay. Surah 2 Al-Baqarah ayat 151. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu, mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Ya. Samalah tadi yang rukun iman tu tadi, Allah, percaya kepada Allah, Allah menurunkan kitab kepada malaikat dulu, kemudian kepada rasul, dan baru kepada semua umat manusia dari dan dia akan mengajarkanlah, iaitu tengok surah 1 Al-Fatihah ayat 7, iaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Di mana kita memohon kepada Allah untuk jalan yang telah Engkau berikan nikmat. Jalan orang telah berikan nikmat oleh Allah, iaitu apabila seorang rasul atau putusan Allah itu mengajar kepada umat itu, umat yang masa itu, iaitu Alkitab dan Hikmah, serta mensucikan kamu, mensucikan umat itu. Kenikmat dia itu kat situ akan datanglah. Allah menganugerahkan Al-Hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Al-Sunnah pada siapa yang dikenakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi kurniaan yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Surah 3 Ali Imran ayat 164. Sungguh Allah telah memberi kurniaan kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Yang sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Okay, ini jelas sekali lah bagi umat manusia, termasuklah orang Islam itu sendiri yang tidak tahu apa itu Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah, dan memang mereka tidak belajar daripada apa yang telah diutuskan kepada seorang yang telah diutuskan oleh Allah untuk mengajarkan kepada umat pada masa itu. Memang dia tetap dalam keadaan yang sesat lah, dia tak tahu apa-apa. Surah 12 ayat 2. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Ini jelas sekali. Contoh paling pertama Al-Quran itu kenapa Allah turunkan dalam bahasa Arab, kerana Nabi kita itu adalah orang Arab, supaya Nabi Muhammad SAW itu mudah memahami kerana menggunakan bahasanya sendiri. Kalau Nabi dalam orang Arab, tapi Al-Quran dalam bahasa Cina ke India ke, macam mana dia nak belajar kan? Memang jadi pening lah. Maksud dekat sini Allah tu lebih pentingkan kefahaman, kita faham apa yang ada isi dalam Al-Quran itu. Pada surah 43 Az-Zukhruf ayat 3. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Maksudnya faham dan jelas lah, sebab guna bahasa kita sendiri. Maksudnya nanti apabila telah saya sekarangkan perkara ini, dan saya akan buat video untuk mengajarkan kepada semua umat manusia di muka bumi ini, yang terutama sekali dalam orang-orang yang menggunakan bahasa Melayu, terjemahan ini. Nanti saya akan ajarkan Alkitab dan Al-Hikmah dan seperti apa yang telah Allah ajarkan kepada saya.
apa yang telah Allah amanahkan kepada saya untuk saya sebarkan dan untuk saya jelaskan dan mengajarkan Alkitab ini kepada semua manusia lah. Surah 2 Al-Baqarah ayat 80. Okey, tengok kenapa umat Islam hari ini lupa atau lari daripada Al-Quran ini. Kita tengok kebanyakan orang Islam hari ini tidak mengendahkan langsunglah tentang Al-Quran yang belajar Al-Quran ini. Sebab apa? Kebanyakan manusia Islam pada hari ini mereka tidak heran. Sebab apa? Mereka fikir bila mereka Islam tetap akan masuk syurga walaupun akan masuk neraka dahulu. Maksudnya bila dia masuk neraka tu dia boleh bilang lah berapa hari yang dia akan masuk. Tak kisahlah setahun ke, 2 bulan ke, 3 bulan ke, 7 hari ke, tapi dia tetap akan masuk syurga juga. Dia satu hari dia akan keluar. Kita tengok betul ke tidak apa yang diorang katakan tu Surah 2 Al-Baqarah ayat 80. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui? Ini pada zaman Nabi Muhammad sana, iaitu penganut agama Yahudi, iaitu Taurat dan Kristian Injil berkata begini. Maksudnya dia sudah patah balik. Maksud kita sekalipun dah cakap benda yang sama sama juga lah yang orang Islam sekarang cakap. Dan mereka berkata, orang Islam berkata pada zaman sekarang lah, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali, maksudnya kecuali berapa hari, selama berapa hari saja. Maksudnya dia masuk jugalah, tapi boleh dibilang berapa lama, lepas tu dia akan keluar balik. Lebih kurang macam itulah. Katakanlah Allah tanya balik, sudahkah kamu menerima janji dari Allah? Adakah Allah berjanji seperti itu? Maksudnya Allah, sehingga Allah tidak akan mungkin. Sehingga kalau Allah berjanji benda itu, Allah tidak akan mungkin janjinya. Atau kamu hanya mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu. Maksudnya dia bersangka-sangka sajalah. Dia berkata, dia sendiri pun tidak pastilah. Tengok surah 2 Al-Baqarah ayat 81. Bukan demikian, yang benar pada siapa buat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Surah 2 Al-Baqarah ayat 80. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni syurga dan mereka kekal di dalamnya. Tengok Allah cakap apa? Dan orang-orang yang beriman, dia bukan beriman sajalah, sebab dia ada serta kat sini. Serta, bila beriman dia berserta dengan beramal soleh, mereka itulah penghuni syurga, barulah mereka masuk syurga dan kekal di dalamnya. Takat beriman saja tapi tidak serta dengan beramal soleh, memang tak ada beramal soleh, dia tidak akan masuklah. Surah 2 Al-Baqarah ayat 111. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Samalah seperti sekarang ni, apa yang orang Islam cakap, tidak akan masuk syurga kecuali orang yang beragama Islam. Demikian itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Kita tengok surah 3 Ali Imran ayat 23. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bahagian, iaitu Alkitab Taurat? Samalah pada kita pada hari ini, Allah telah beri kita bahagian, iaitu Alkitab Al-Quran. Tak kisahlah kita apa pun, pada masa bila ke, kita Injil ke, Zabur ke, mereka diseru kepada kita Allah supaya kita itu meletakkan hukum di antara mereka. Mereka diseru, maknanya Allah suruh belajar, diseru dekat dengan Al-Quran, dengan kitab itu, supaya kita tahu hukum. Bila kita belajar, kita tahu apa yang diperintah, tahu hukum, menetapkan hukum. Menetapkan hukum, tahu hukum, apa yang diperintah, apa yang dilarang oleh Allah. Sebab apa? Sebab kita dah belajar kitab Al-Quran, tak kisah kita Al-Quran ke, kita Taurat ke, mengikut masa dan zaman masing-masing. Kemudian sebahagian dari mereka berpaling. Mereka tak nak lah bila berpaling ni, maksudnya ada di antara mereka yang mengaku beriman tapi mereka tidak mau belajar kitab. Mereka berpaling, biasanya anak cucu mereka lah yang apabila kewafatan para Nabi itu, dan mereka selalu membelakang kebenaran. Maksudnya
apa yang diseru, apa yang sepatutnya kita buat mengikut apa kitab kita masing-masing tu, kita tak buat lah, kita belakang je tu. Kita tahu kita tanya sebab dia. Kita tengok sebab daripada ayat yang berikutnya, surah 3 Ali Imran ayat 24. Hal itu adalah kerana mereka mengaku kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang dapat dihitung. Sama lah seperti ayat surah 2 Al-Baqarah ayat 80-81 tadi. Apa ni? Kejut Abah. Abah dah lama lah. Anak jaga pula tidur. Legabat ni nanti kita sambung dah balik.